KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Lakukan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Jangan kau mengganggu aku, jangan mainkan perasaanku, ya. Jangan takutkan aku, dirinya akan menjagaku, ya. Karena kala terapung, karena suara di laut, menangis dan ketawa, kau selalu ada di minda. Mengapa kau masih di sini? Usik kamu tiada henti. Tak ingin ku lihat kau lagi, lebih baik engkau pergi. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Lakukan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Buka mata lalu sedar. Mimpi yang terasa nyata. Namun mengapa ku rasa takut yang tidak terkira, ya. Burung berbunyi di malam yang sepi. Lalu terdengar suaramu, ya. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Lakukan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Ya. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram bertemankan saya Casey setiap tengah malam dari 12 tengah malam sampailah pukul 1 pagi. Sebenarnya rancangan ni 1 jam itu secara official rancangan ni 1 jam. Tapi itulah, setiap malam saya tambah setengah jam ekstra. Sejujurnya itu niat saya lah. Sebab dulu bila saya berancang buat rancangan ni, saya tak nak terlalu lewat. Kerana pagi kan kena bangun anak-anak nak sekolah kan. Jadi dia tiba-tiba jadi 1,5 jam. Ni lemak semua Jadi terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Dan kalau anda sudi, saya pun sudilah membaca kisah, menghiburkan anda dengan pengalaman yang disampaikan. Dan seringkali Casey ingatkan kepada semua supaya jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram ini. Semuanya hanya sekadar satu perkongsian, satu hiburan. Itu yang penting lah. Sebab nanti kalau tidak, kita tak anggap macam tu, macam-macam persoalan akan timbul. Tapi ada kalanya kisah yang dikongsi ni ada iktibar
pengajaran yang boleh kita ambil, ya, boleh jadikannya sebagai satu sempadan supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang serupa. Anda kalau nak kepastian boleh rujuklah pada mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ni. Dan saudara, terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar, ya. Dan pada minggu lepas saya pun dah hasilkan konten berbayar khususnya untuk geng Momok Captain dan Sarjan. Dan kemudian ramai terhibur dan feedback pada saya yang sukalah dengan konten tambahan tu. Terima kasihlah. Ini sebagai penghargaan KC lah kepada anda yang telah pun sudi melanggani konten berbayar. Dan juga kepada moderator yang bertugas menemani semualah yang sedang live chat sekarang ini, supaya semua jaga adab, adab perbualan. Bila nak bergurau tu boleh, tapi asalkan kita beralas lah, ya. Dekat sini dia bukan macam tempat mungkin platform anda lah, nak cakap apa sukalah, sini kita harus beralas lah, ya. Beralas tu penting. Okey. Jadi kita akan berkongsi kisah pengalaman-pengalaman dan kisah pengalaman seram. Kita akan mulakan dengan yang ini pertama ni. Ini datang daripada pengiring kita bernama Masya Allah, baru nak mula ni. Alhamdulillah, syukur. Sumbangan-sumbangan yang masuk ni, antaranya Mr. TNT, salam kising geng Momok, Sergeant and Captain, harap cerita malam ni best-best. Okey, yang ini juga sumbangan besar daripada Emilia Jamaluddin, salam KC, masuk sekejap untuk beri sumbangan sebelum meeting. Ini sumbangan advance untuk minggu ini kerana saya nak ke Los Angeles esok untuk urusan dan tak boleh join live. KC boleh please split 50-50 dan beri kepada anak-anak akak di Facebook yang message KC mengatakan oh itu okey, nanti saya akan sampaikan, ya. Terima kasih Emilia Jamaluddin atas sumbangan super chat anda untuk malam seram, insyaAllah, ya. Jadi terima kasih atas ini dan saya akan jalankan amanah inilah, ya. Okey, dan Emilia selamat berangkat ke Los Angeles. Semoga selamat di sana, selamat pergi dan selamat kembali. Okey, yang ini kiriman daripada pengirim kita bernama Encik Nasir. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya dulu ada ikut jamming abang-abang band bawah blok. Ni zaman bila Sekarang semua DJ karaoke ni zaman jamming bawah blok. Dan biasalah KC, kita ni kalau nak berlatih kita akan pergi ke jamming studio. Kalau tidak, kita akan jamming dekat kolong blok dengan main gitar. Ada kalanya main dekat bawah blok ni kita boleh jumpa hanya pada waktu malam, sebab kebanyakan hari-hari biasa ni pada waktu pagi sampailah ke petang semua sibuk masing-masing bekerja. Masalahnya bila jamming bawah blok waktu malam ni pula kita menyanyi, kita main gitar, orang atas pula nanti kalau kita nyanyi sikit kuat dia akan oi marah Jadi kita kena cari tempat-tempat seperti dekat pantai, di taman-taman yang mana tak ada orang. Tapi masalahnya kadang-kadang jamming pada waktu malam dekat kawasan macam ni gelap KC. Lampu ada kalanya dah dipadam. Jadi terpaksalah teruskan ni zaman hasil Jadi ini kisah daripada Abang Nasir kita sambung dan kita mulakan kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kejadian seram ini berlaku, kata Abang Nasir, ketika abang dengan kawan-kawan jamming KC. Kejadian ini terjadi dekat salah sebuah kawasan pantai yang terletak di East Coast. Abang Nasir tinggal di Marine Terrace. Kawan-kawan suka datang dekat rumah abang. Kemudian daripada rumah nak pergi ke East Coast hanya perlu jalan kaki je. Dah sampai dekat East Coast sekitar jam 10 malam. Keesokan hari memang semua tak bekerja. Jadi pada hujung minggu akan datang kita memang ada show orang kahwin. Nak jamming studio, yelah, jamming studio pun mahal KC. Dan waktu tu dah terlalu lewat.
Jadi kita pergilah East Coast, bawa gitar, ya, gitar kapuk dia panggil gitar kapuk Duduk tepi pantai dengan vokalis. Abang dalam kumpulan ni adalah rhythmist, adalah lead gitaris pun datang bawa gitar dia sendiri. Abang vokalis, drummer tak perlu datang, sebabnya kita pun tak ada drum dia nak main, tapi dia tetap turun sebab nak jumpa members kan. So kita seramai dalam band ni ada 5 orang. Yang kelima ni, ya, 5 orang Jadi dia ada drummer, kita dalam band ni ada 6 orang. Cuma yang ada pada malam tu 5 orang saja di tepi pantai. Orang yang ke-6 ni adalah vokalis perempuan. Dalam band mesti ada vokalis perempuan ke si. Tapi dia tak datang lah, sebabnya dia pun dah pun lewat malam kan. Jadi ada drummer, rhythm gitar, lead gitar, vokalis lelaki dan juga bassist. Bassist ni kita main gunakan gitar kapuk juga, tapi dia cuma main bassline bahagian atas saja. So kita pun dah bersemangat kumpul dekat East Coast, duduk. Sambil tu kita jamming dan kita menyanyi. Lagu-lagu yang kita bawakan pada waktu itu kebanyakannya adalah lagu-lagu yang permintaan ramai, seperti lagu-lagu pop ye. Zaman tu memang sangat-sangat popular, selain daripada zaman lagu rock lentok. So tengah praktis, abang ingat lagi, pada waktu tu kata Abang Nasih, kita sedang jamming lagu Isabella Casey. Tengah nyanyi lagu Isabella, tiba-tiba abang dengan kawan-kawan kita semua dengar suara seperti seorang perempuan menangis. Ini saudara berlaku ketika mereka sedang jamming ni, seperti yang anda sedia maklum, berada di tepi pantai, tengah jamming tepi pantai, dan tiba-tiba terdengarlah bunyi suara macam orang, suara perempuan menangis di tepi pantai ketika sedang jamming. Jadi katanya di sini kita pada mulanya dengar, tapi masing-masing tetap teruskan bahagian masing-masing. Dan kemudian suara perempuan menangis tu tiba-tiba menjadi semakin kuat pula. Salah seorang daripada kawan abang, nama dia Acit, dia kata, "Ish, korang dengar tak?" And then kita pun cakap dekat dia lah, kita tengok sekeliling kita tak ada orang ke si. Kawasan kita memang kita je yang sedang jamming, dan orang paling dekat jauh sangat. Takkanlah orang tu nangis gitu jauh kita boleh dengar macam dekat sebelah telinga. Mata mula cari, and then kawan abang seorang lagi yang bernama Man, dia kata, jom bangun, gerak sekarang. Cepat angkat barang, gerak sekarang. Marah seorang lagi kawan pada waktu itu, Casey. Kita semua tertanya-tanya, kenapa agaknya tiba-tiba kawan kita ni, seorang ni marah, Casey? So gitar semua sumbat balik dalam casing gitar. Jalan ikut kawan bernama Man ni. Kita jalan all the way sampailah dekat kawasan McDonald East Coast yang lama. Sampai dekat situ baru Man beritahu. Menurut Man, tadi bila kita dengar suara tangisan, yang pertama semua dengar kan? Semua setuju dengar. Kali kedua Acit menegur, kita pun dengar juga. Jadi pada waktu itu kawan abang bernama Man, mata dia tengok ke atas. Kita adalah cari sebelah kiri, sebelah kanan. Kita pandang jauh, padahal benda tu ada dekat atas. Kita jamming dekat bangku barbecue. Situ ada tempat barbecue, situ ada tempat bangku. Sebelah bangku tu ada pokok. Man mendongak ke atas 90 darjah. Sebabnya lazimnya kita akan tengok jauh, Casey. Bila Man dongak ke atas, alangkah terperanjatnya, kata Man, dia ternampak ada kain putih terjuntai daripada bahagian atas pokok. Walaupun dia tak nampak lah ada susuk tubuh ke, ada sesuatu, dia cuma nampak kain putih. Terus dia kata, korang semua bangun, kita gerak sekarang. Sekarang simpan barang, kata Man.
Seram bila dengar kisah ni, Kisi. Tapi itulah, bila kita semua akhirnya habis jamming, kita masing-masing pulang ke rumah. Apa yang berlaku, kata Abang Nasir kat sini, fikir balik, kita tegur Kisi bila dengar suara tu. Tapi Alhamdulillah, benda tu tak ikut kita pula balik. Kalau ikut betul-betul, bila kita cakap dengar tak suara perempuan nangis, nak kawan bernama Acik ni, mesti dia akan ikut kan. Tapi entahlah nasib kita lah pada waktu itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada Abang Nasir dan juga ahli kumpulan band. Abang Nasir tak beritahu apakah nama band Abang Nasir. Mungkin kalau Abang Nasir sedang mendengar ataupun menonton, boleh email. Casey, band abang nama. Dulu zaman-zaman betul di Singapura ni kan, kalau ada orang kahwin dulu, band, antara band-band yang ada, band Hindustan Ingat band Hindustan, band Pop Yeye, band Top 40, dia macam-macam band lah. Dan satu band ni dia meriahkan suasana, cuma dia terlalu kuat lah. Dia tak boleh pelanggan sikit suara boleh. Mana ada orang main band nak pelanggan suara kan? Okey, kita sambung kisah. Yang ini datang daripada kiriman yang pengirim kita bernama mana tadi tu, kejap. Ini dia. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Maya. Saya nak berkongsi satu kejadian. Pengalaman ini berlaku ketika saya dengan jiran saya dekat luar rumah. Kami sedang berborak-borak. Waktu tu pukul 12.30 malam, Casey. So, saya dengan jiran memang rapat. Jadi kami duduk, kami tinggal sebelah menyebelah lah. Kalau hari raya, Casey, kita punya rumah combine pasang lampu lap-lip. Kalau di Malaysia panggil lip-lap, di Singapura panggil lap-lip. Dari hujung ke hujung. Sebabnya rumah jiran saya adalah rumah corner, saya sebelah dia. Jadi kawasan depan rumah kita letak rumput kapet. Wow. Siap ada pagar macam kampung lagi. Itu meriahnya lah rapatnya saya dengan jiran sebelah. Jadi saya ni sedang duduk dekat luar rumah dan sedang berborak dengan jiran saya pada pukul 12.30 malam. Jiran saya ni, rumah dia tak ada orang, Casey. Mak dengan ayahnya berada di seberang tambak, iaitu di Malaysia. Balik kampung untuk beberapa hari. Dia pula anak seorang. Saya adik-beradik ada 3 orang. Adik-beradik saya dalam rumah dah tidur lah. Mak saya pun dengan bapak saya pun dah tidur. Jadi kami duduk dekat luar, jiran saya seorang dekat luar, dan kita pun sedang berborak-borak. Tiba-tiba sedang berbual, kan, terperanjat jiran saya dengan saya apabila terdengar televisyen menyala dalam rumah dia. Astagfirullah. Asal TV aku on Dan TV dia on, bunyi bising. Skrin bintik-bintik, macam tu lah. So, saya pun berdiri dan menghampiri rumah jiran sebelah. Saya menjengah dekat dalam. Memang betul, Casey, nampak televisyen dia on, skrin bintik-bintik. And then saya cakap, rosak tak TV kau? Tak adalah, TV aku rosak. Asal dia on Dan seram ke si? Sebabnya rumah dia ruang tamu gelap, yang hidup lampu dapur saja. Jadi dia pun masuk ke dalam rumah, dia matikan TV menggunakan remote. Sedang dia berdiri dekat depan televisyen untuk matikan, tiba-tiba saya terperasan. Saya terperasan sesuatu masuk ke dalam bilik dia. Saya nampak ada susuk tubuh hitam, macam bayangan hitam, masuk ke dalam bilik. Saya nampak ke si? Dia masuk, dia matikan TV. Tiba-tiba ruang tamu tu yang terang sedikit kerana lampu TV tu jadi gelap. Nampak susuk tubuh hitam. Hanya beberapa saat. Persoalannya pada waktu itu, perlukah saya beritahu jiran saya apa yang saya nampak? Kalau saya beritahu dia, dia akan takut dan dia tak nak tidur dalam rumah. Macam mana? So, kita pun keluar. Dia gosok-gosok tangan.
Meremang ah. Saya pun tanya dekat dia lah, rumah kau ni dah first time ke berlaku benda macam ni? Tanya saya kepada dia. Dia cakap, TV ni first time, tapi kadang-kadang adik saudara aku datang sini, dia pernah cakap dekat mak aku yang dia pernah nampak ada orang hitam duduk dalam bilik aku. Adik saudara kau berapa tahun? Adik saudara aku yang Noni. Si Noni ni dia adalah budak kecil, berusia 6 tahun kalau tak silap saya. Noni suka datang rumah jiran sebelah saya. Sebabnya ibunya adalah seorang ibu tunggal dan akan dihantar ke rumah jiran sebelah ni untuk dijaga. Jadi Noni pernah beritahu beberapa kali pada jiran saya yang dia pernah nampak ada susuk tubuh hitam dekat dalam bilik tidur jiran sebelah. Habis kau buat apa? Kau marah dia lah. Kau cakap mana ada apa-apa. So, lepas tu? Taklah, seram lah. Kau tak panggil ustaz ke? Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Kau ni takutkan aku pula. Dah lah, jangan cakap lagi lah. Marah jiran saya. Sekarang bila dia dah cakap macam tu, lebihlah saya ni nak bilang atau tak nak bilang tentang apa yang saya nampak. Last saya buat bodoh Casey. Sebab dia pun dah tahu dah, dalam rumah dia, anak saudara dia bernama Noni pernah ternampak susuk tubuh hitam masuk ke dalam bilik. Jadi pada saya dia dah tahulah, tak perlu bilang lah kan. So kita borak lagi setengah jam. Dia pun kata nak mengantuk, dah mengantuk nak tidur. And then Casey, dia pun naik atas, sebab rumah dia tu ada macam tangga kecil. Dia naik atas tangga tu. Sebelum masuk rumah dia tulis, Ya. Saya pun tulis, apa? Kau malam ni boleh temankan aku tak tidur dengan aku? Casey, sejujurnya saya tak nak Casey. Siapa yang nak Casey? Tadi dah nampak benda hitam tu. And then saya cakap dengan dia, apa kata kalau kau tidur dengan aku? Tidur dekat rumah aku. Tak nak lah. Rumah kau ada adik lelaki kau lah. Segan lah aku. Yelah, betul juga Casey. So saya pun kata okey lah. Saya masuk rumah saya beritahu ibu saya pun masuk ke rumah kawan jiran sebelah saya dan bermalam dalam bilik tidur dia. Tak boleh tidur Casey kita. Tidur, tutup pintu bilik. Dekat ruang tamu bising. Bunyi orang bergerak, bunyi goli jatuh, almari ditarik. Yang hairan bila buka pintu, tak ada apa-apa pun berlaku. Sampailah kita ke penatan dan terus tertidur dekat atas katil sampai ke pagi. Itu kisah jiran sebelah saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih. Kiriman daripada siapa tadi nama kejap mana email ni? Maya, betul. Terima kasih Maya atas perkongsian kisah jiran sebelah yang rapat. Saya suka kalau hidup berjiran rapat ni. Dia kata bila bab raya, kawasan rumah dia tu kan, rumah paling hujung dan rumah sebelah. Jadi koridor tu dia dijadikan macam halaman. Siap ada rumput kapet. Lampu lip-lap, lampu lap-lip. Macam itulah ya. Terima kasih atas perkongsian kisah awal tadi. Dan saudara, kisah berikut ini ya, saya nak bacakan pada anda semua. Saya akan cuba menjadi mungkin cuba lakonkan watak lah orang yang kirimkan email ni. Sebab email dia ni ada ciri-ciri. Tak apalah, saya baca je lah Okey, kejap. Okey. Yang ini, saudara. Kisah datangnya daripada Tok Wan yang berkongsi kisah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Tok Wan. Saya ni berkhidmat sebagai seorang pengawal keselamatan. Kalau cakap tentang security guard,
saya otai Kesi. Otai orang lama. Saya menjadi security guard daripada usia saya muda. Daripada tak perlu ambil sertifikat sampailah sekarang nak kena ujian-ujian, macam-macam bagai ujian. Kata Tok Wan. Saya tak ada kerja lain, kerja saya satu je, security guard. Dan sebelum saya bercerita pada Casey, saya nak cakap lah, kebanyakan kisah-kisah pengawal keselamatan yang Casey kongsi dalam rancangan Malam Seram ni, kebanyakannya semua temberang. Sebabnya bila dengar dan kita cuba rasakan secara logik, kadang-kadang tak masuk akal. Saya pernah jaga macam-macam tempat, Casey. Saya pernah jaga factory kosong. Saya pernah jaga kondominium berhantu. Saya pernah jaga kawasan pantai Changi. Ada bangunan saya pernah jaga. Saya pernah jaga bangunan-bangunan yang mustahak. Tak nak sebutlah nama bangunan ni sebab memang top secret. Dan ada yang betul, saya boleh tahu pengalaman betul. Tapi ada juga cerita dia macam ditokok tambah ataupun tak wujud sama sekali. Kisah saya ni, saya nak cakap pada semua, kejadian yang saya nak share adalah satu pengalaman yang masuk akal dan betul-betul pernah berlaku pada saya. Saya ada banyak cerita seram, Casey, daripada zaman bujang jadi security guard sampailah usia saya sekarang ni. Kalau tak ada cerita seram, saya bohong lah, Casey. Ada, tapi saya rasa cerita saya ni kebanyakannya tak perlulah saya share. Sebabnya tak seram mana pun dan kualitinya pun tidak bagus untuk rancangan Malam Seram ni. Harap Casey kalau kongsi pengalaman seram, pilihlah yang betul-betul nak kisah security. Kisah saya ni saya nak kongsi akan membuat anda semua rasa meremang dan rasa takut dengan pengalaman yang saya nak ketengahkan, kata Tok Wan. Tapi ingat, terpulanglah pada yang sedang menonton dan mendengar rancangan Casey. Begini pengalaman saya, Casey. Saya dulu pernah bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah kondominium, Casey, yang terletak dekat kawasan Bukit Timah. Kondominium ni adalah sebuah kondo yang lama. Saya tak nak sebut nama jalan yang tepat, tapi dia kawasan Bukit Timah lah. Itu yang saya boleh share dengan Casey dan para penonton. Sebagai seorang pengawal keselamatan, antara perkara yang kita kena buat adalah clocking. Kita kena jalan clocking ni untuk kita bangun. Jangan berat-berat. Dia kata, okeylah saya guna beralas sikit. Jangan berat punggung. Dia guna perkataan lain. Agak-agak anda apa perkataan dia gunakan. Jangan berat punggung. Jalan untuk tengok sekitaran kawasan bangunan tu ada tak orang-orang yang menceroboh masuk tanpa dapat kebenaran. So dekat kondo yang saya pernah bertugas di kawasan Bukit Timah ni, pernah berlaku lama dulu. Waktu tu saya belum masuk lagi. Kes pembantu rumah terjun diri. Tapi benda ni dah lama ke sih? Dah lama sangat. Dan saya tahu benda ni berlaku dekat blok E. Ya, saya tukar nama blok dia lah sebab nama blok dia gunakan perkataan lain. Saya gunakan blok E. So dekat blok E ni dulu ada pembantu rumah, difahamkan lah daripada orang-orang yang ada, orang lama yang saya tanya dekat situ, mengatakan dia ni putus cinta dengan seorang lagi rakyat Singapura. Yang mana menurut cerita yang saya dengar, lelaki Singapura tu dah pun beristeri dan berkeluarga. Kan dia bekerja sebagai seorang penghantar barang. Hantar barang dekat rumah yang mana pembantu rumah ni bekerja. Mungkin pembantu rumah ni lawa sangat pada mata dia. Dia pun berkenan, mungkin tukar nombor ke.
Kemudian jadi skandal. Datang selalu dia akan berbual dekat tepi luar pagar kondo tu. Pembantu tu akan keluar bila tuan dia tak ada rumah. Driver tu akan datang, drive dekat luar, dia park. Pembantu duduk dekat luar dan duduk situ bercengkerama lah. Duduk makan, berborak-borak, bertepuk-tepuk. Boy. Jadi benda ni berlarutan. Kemungkinan agaknya isteri dia dapat tahu kan tentang perhubungan mereka, dan isterinya minta suami dia pilih. Apa yang saya tahu, pembantu rumah ni tak boleh terima keadaan dia, yang dia ni datang sini untuk bekerja, bukan bercinta. Akhirnya dia terjun diri, Casey, dekat blok E. Ketebam, jatuh. Tapi untuk pengetahuan Casey, saya tak ada ketika kejadian ini berlaku. So saya ni adalah belajar-belajar sikit kan. Bila sampai dekat blok E, dekat mana pembantu rumah tu pernah terjun, saya pun berdiri dekat situ. Kemudian saya ada air botol mineral, Casey. Saya baca ayat kursi. 3 pusingan ayat kursi saya baca. Saya baca 3 kul dekat air tu. Kemudian saya tuang dekat atas lantai, bekas mungkin ada darah dekat situ, bekas tempat pembantu rumah terjun diri. Casey, selepas saya buat macam tu, saya buat jalan lagi, buat clocking, pusing dan datang balik. Selepas itulah penduduk dekat kawasan tu ternampak pembantu rumah tu return. Saya sendiri pernah nampak, Casey. Pernah nampak ada perempuan tengah duduk dekat tepi longkang. Dari jauh nampak ada orang duduk. Bila dekat, kita tengok dia dah hilang, Casey. Dia gaib depan mata. Casey, kawan saya, seorang lagi pengawal keselamatan yang bertugas. Kita kalau buat clocking, kita kena bergili-gili kan. Satu orang kena jaga depan, satu orang kena buat pusingan. Lepas tu saya pula buat pusingan, dia pula jaga depan. Kawan saya ni sampaikan pernah terkucil, Casey. Sebabnya pembantu rumah tu dari jauh kejar dia dari belakang. Sampai ke hari ini, diorang semua tak tahu sebenarnya saya lah yang tuang air Yasin tu. Yang tuang air bacaan ayat kursi tu. Tuang air bacaan ayat kursi tu untuk tengok sama ada dia masih dekat situ ataupun tidak. Sememangnya dia masih ada, Casey. Benda ni, walaupun pembantu rumah dah meninggal, korin dia masih ada berliga-liga dekat kawasan tu. Kita nak kena bersihkan. Kawan saya sampai cakap, aku tak pernah nampak dekat sini, bekerja dekat sini. Aku dengar cerita daripada orang je. Sejak kau masuk ni, aku boleh nampak dia berkali-kali lah. Marah kawan saya dekat saya. Tapi saya tak cakap yang saya yang tuang air bacaan tu. Casey, ini bermakna benda tu masih wujud kalau kita pandai bangunkan dia. Tujuan saya buat macam tu saja nak tengok kalau betul-betul kawasan tu berhantu seperti yang didakwa oleh ramai bekas pengawal yang pernah bekerja dekat kawasan tu. Sebenarnya tempat tu dah dibersihkan pun. Tak tahulah kenapa bila saya tuang air bacaan tu, dia mula muncul kembali. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram dari Tok Wan, pengawal keselamatan Otai. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih Tok Wan atas perkongsian kisah pengalaman Tok Wan sebagai seorang pengawal keselamatan Otai. Orang lama lah gila. Dia kira orang lama. Daripada katanya di sini saya bertugas sebagai seorang security guard. Daripada usia muda sampailah sekarang kerja saya tak ada lain, saya security je.
Dia luar dalam atas bawah tentang security, kau jangan main-main dengan Tok Wan. Tok Wan tahu kira daripada zaman katanya daripada zaman tak perlu ambil sertifikat sampai sekarang kena ambil sertifikat bagai Mestilah Tok Wan boleh gunakan skills future. Skills future ni untuk meningkatkan diri kemahiran dalam mungkin security lah, pengawal keselamatan, tugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Okey, kiriman selanjutnya. Ini saya sekejap terima kasih. Saya akan bacakan satu lagi kisah sebelum saya berehat dan kembali bersama dengan pengalaman mungkin melalui WhatsApp. Kalau ada kisah boleh kirimkan WhatsApp pada Casey +65 81310287 ya, +65 81310287. Dan semalam saya katakan saya ada terima yang ini kejap mana tu, semalam ada terima audio yang ringkas ya, dalam berapa saat nanti akan saya ketengahkan lah kejap lagi. Okey, yang ini kiriman daripada pengirim yang bernama siapa, sekejap takut tersalah sebut nama nanti Okey. Assalamualaikum kepada Abang Casey dan penonton Malam Seram. Tajuk dia belum lupa nak cakap, tajuk dia Misteri Radio. Misteri Radio. Nama saya Fatiah. Saya nak ceritakan kisah seram di tempat kerja saya. Saya seorang ustazah mengaji part-time di sebuah center di Gelang. Nama center tersebut adalah ... Jadi Fatiah seorang guru mengaji lah, ustazah mengaji. Ini apa ni yang mana beliau mengajar mengaji part-time lah, sebuah center di Gelang. Saya berharap Abang Casey tidak menyebut nama center tersebut. Nasib baik dia type sini. Yang kali letak dalam bracket nasib baiklah saya pengalaman bertahun kan buat. Jadi jangan sebut nama center. Cerita saya adalah kisah saya sedang mengajar ngaji di hadapan anak murid saya, dan ketika itu di dalam center tu hanya ada 3 orang asatizah sahaja. Dan inilah kisah yang ingin disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Ketika itu saya terdengar bunyi radio di dalam pejabat. Dan ketika itu pejabat yang bersebelahan saya duduk itu tidak ada staf. Kerana pada hari tersebut staf belum datang dan mereka datang lewat sedikit seperti yang dimaklumkan. Dan saya sedang mengajar ni. Mengajar anak-anak murid mengaji kan? Dan agak pelik bila terdengar radio tu menyala, saya terperanjat pada mulanya. Kerana suara radio tu terdengar jelas. Saya tertanya-tanya, ini bunyi radio ni datang dekat mana ni? Dekat dalam ke, dekat luar ke? Tapi kalau dekat dalam, mana ada staf? Kenapa radio tu boleh menyala? Kan? Kemudian saya tanyalah salah seorang ustazah yang duduk agak jauh sedikit daripada tempat saya. Ustazah? Ustazah? Ya. Ustazah ada dengar tak bunyi radio? Bising Ustazah dengar, tapi pejabat tak ada orang. Luar pun tak ada orang. Tak apalah, kata ustazah tu, mungkin ada masalah teknikal radio tu hidup sendiri. Jangan tegur. Kita buat je lah apa yang kita perlu. Saya pun hanya buat tak tahu je lah selepas ditegur oleh ustazah tu kan. Dan terus mengajar anak murid saya. Agak pelik, tapi mungkin hanya cuba nak bergurau dengan kita ketika sedang mengajar anak-anak murid mengaji. Yalah, itulah kisah misteri dan pelik yang pernah berlaku Casey. Sekian terima kasih kepada Abang Casey dan penonton Malam Seram kerana sudi mendengar Malam Seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Lewat tengah malam aku memujamu, aku menunggumu. Dan bila kau datang tanpa bayang-bayang, kulihat bulan mengambang. Aku memujamu, aku menunggumu, kau dampingilah aku. Lihat gambarmu, ku seru namamu, ku sebut bertalu-talu. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sempit berinya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah, kita boleh berluka. Janganlah sampai salah akidah. Asalita tak asal kau asal. Segi bertiga menjadi tiga garis bertunjuk dari diri putar angin berhubungan kau minta beruang dan putar kau. Janji bukan aku yang nama. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hakikatnya dia pergi lebih dahulu. Usah lagi kau bertentang kenyataan. Mudah memuja tipu belah. Syaitan, bangunlah, bagikan semangatmu. Kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Janji bukan aku yang nama. Bukan aku yang nama. Diri kita diri maha jadi diri maha menjadi kau karena mereka kau cinta. Balik sebelah pada tak kembali sampai ku kenal kau Tuhan. Lewat tengah malam aku memujamu, aku menunggumu. Aku memujamu, aku menunggumu, kau dampingilah aku. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sepi berinya hati. Ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Bangunlah, bagikan semangatmu. Bangunlah, bagikan semangatmu. Bangunlah, bagikan semangatmu. Ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Malam Seram kembali bersama dengan saya Casey selepas kita berehat tadi dengan lagu A-Trash, nyanyian Akmal dan rap oleh A-Trash. Lagu tadi dicipta oleh saya. Lagu tadi saya cipta dekat rumah dululah sebelum saya berumah tangga kan. Duduk depan komputer tak tahu nak buat apa. Teng tong. Sedap pula melodi ni Jadilah lagu macam tu lah ya. Tapi kadang-kadang dia kalau tak ada ilham tak adalah. Tadi saya sedang memandu, tiba-tiba datang ilham satu lagu dia macam lagu-lagu ala-ala lagu nasihat gitulah Saya tengah nyanyi, sedap pula melodi. Dengan cepat saya rekod. Tapi depan je mana tahu lagu tu saya boleh kembangkan lagi. Jadilah lagu baru InsyaAllah. Okey, terima kasih pada semua yang sedang menonton. Dan pastinya selalunya selepas kita berehat ni, saya nak berikan masa untuk saya bacakan lah ya. Sumbangan-sumbangan, super sticker, super chat, cinta hati yayang. Terima kasih atas
sumbangan anda. Mr. TNT, super chat anda, terima kasih. Salam KC dan geng Momok, Sarjan dan Captain. Harap cerita malam ni best-best. Okey, seperti dibacakan awal tadi. Ini sumbangan besar daripada Emilia Jamaluddin. Terima kasih Emilia atas sumbangan anda untuk juga Malam Seram. Dan katanya sebahagian ni KC bolehlah berikan pada akak yang tadi tu, InsyaAllah ya. Amanah ini akan saya ketengahkan lah ya. InsyaAllah akan saya sampaikan. Okey, Ida S. Terima kasih Ida S sumbangan superstika anda. Zainuddin Hassan. Assalamualaikum KC dan Malam Seram buat saya tersenyum. MS tu Malam Seram lah saya rasa. Takkan nama MS tu Maya Senin nama orang terima kasih Zainuddin Hassan ya. Waalaikumsalam. Sapphire Skyfall, pergi ke MacRitchie tadi pagi, ingatkan pantun sebab dia pergi ke MacRitchie tadi petang dengan dan kawan. Tak ada, bukan. Okey, yang ini pergi ke MacRitchie pada tadi petang dan kawan saya diambush oleh bunch of monkeys kerana bawa plastik bag di dalamnya roti habis dirampas dan ronyok serta ronyok dan roti habis dimakan monyet. Member bingit sekejap, masuk MacRitchie bawa roti, pelik pula saya. Kecuali nak piknik lah kenapa dia masuk MacRitchie bawa plastik ada roti tu. Wallahualam ya. Terima kasih kepada Sapphire Skyfall atas sumbangan super chat anda. Muhammad Khalid, terima kasih super stiker anda. Super chat daripada Rock Kids 666 Princess, terima kasih. Jardin Jumat, terima kasih sumbangan anda. Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian. Mystery Man, dengar Malam Seram dari Lakin JB, #KC nombor 1 terbaik, terima kasih ya atas sumbangan anda ya. Yang berada di Lakin JB, sumbangan anda terima kasih banyak kepada Mystery Man. Nita Jasmine, terima kasih Nita Jasmine super chat. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam dan geng Momok tercinta. Saya doakan semoga semua sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat Abang Roy dan dah malam go tidur lah. Nita Jasmine khas untuk Abang Roy cinta hati kini dan selamanya. #Till Jannah Amboi. Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian sekali lagi. Hantu Durian sekali lagi, terima kasih sumbangan anda. Titi Darling, salam KC dan geng-geng Momok. At last boleh dengar Malam Seram sebab dapat off day dan tengah staycation sambil makan pizza dan dengar Malam Seram live. Nah KC untuk mengopi. Terima kasih lah Titi Darling selamat staycation ya dengan keluarga mungkin selamat wah bestnya staycation dah lama tak buat Jana Nas, Kak Jana Nas, terima kasih sumbangan anda. Assalamualaikum KC Champion. Hari ini Waalaikumsalam, birthday Kak Jana Nas dan adik angkat Rohana Abdul Majid. Kami berdua share same date but different year. KC tolong doakan kami berdua, syafakallah. Untuk moderator Ghost 13, sila doakan dia jugalah ya. Pada Kak Jana Nas dan adik anda adik angkat lah Rohana Abdul Majid, selamat menyambut ulang tahun yang ke 22 tahun lah InsyaAllah semoga usia tu dipanjangkan supaya dapat lebih beribadah ya, dan juga kesihatan tu dikekalkan supaya dapat lebih berkhidmat ya kepada mungkin orang yang tersayang insyaAllah. Terima kasih Kak Jana. Hantu Durian, terima kasih. Dah lama tak dengar Jejak Malam Seram, rindu lah. Oh sekarang tak boleh, sensitif saya kena fikirlah cara saya nak ketengahkan. Dan yang lain akan saya bacakan sebentar nanti, sumbangan-sumbangan anda. InsyaAllah kita akan kembali untuk bahagian kedua lah ya. Okey, yang ini saya nak baca kisah ni. Ini datang daripada pengirim bernama Norin. Norin berkongsi satu pengalaman. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ni adalah seorang guru di salah sebuah sekolah primary school di Singapura. Dan tolong jangan sebutkan nama betul saya. Nama Norin ni adalah nama samaran. Dan jangan sebut nama sekolah ya. Saya sebagai seorang guru ni pun nak kena jaga juga saya punya identiti. Dan pengalaman saya ni dekat sekolah saya, murid-murid selalu cakap lah bila saya masuk ni, dia akan cakap, teacher, the toilet at level 4 the west toilet at level 4 is haunted.
Saya ni adalah guru sains dia di sekolah. Jadi saya suka mulakan kelas saya ni dengan saya tanya benda-benda seperti cerita seram, pengalaman seram. Kadang-kadang saya cakap tentang benda-benda sains yang mungkin boleh menarik perhatian mereka lah. Jadi ada kalanya saya tanya saja dekat sini, saya tanya kat sekolah ni, mana yang seram mana haunted pelajar siaplah mula. Daripada yang tidur terbangun bila cakap pasal cerita hantu. Bagus Cikgu Nurin ni bangun masing-masing no lah, dia akan cakap lah, satu cakap sana, dia cakap that one not scary, the other one banyak rupanya tempat seram tapi ini adalah menurut pelajar saja kan. Saya pun nak kongsi, ini pengalaman peribadi saya. So pelajar ni cakap lah, toilet tingkat 4 toilet west tingkat 4, itu sebelah ujung. West toilet ni adalah toilet dekat dengan lab. Dekat sekolah ni kita ada lab lah untuk lakukan eksperimen kan, science lab dipanggil. Dan science lab ni jarang kita gunakan. Cuma kalau ada practical lesson, barulah pelajar-pelajar daripada kelas-kelas ni akan pergi dekat lab untuk buat practical. Most of the time, selalunya kita semua akan berada dalam kelas, belajar dekat dalam kelas. Dekat lab tu memang jarang. Jadi toilet tu sebelah lab. Dan toilet sebelah lab tu, dah lah lab tu jarang orang pergi, maknanya orang pun jarang pergi toilet yang sebelah ujung dekat west side tu. Jadi inilah pengalaman saya yang mana saya sendiri pergi dekat toilet west, dan kejadian ini berlaku selepas waktu sekolah, lebih kurang dalam pukul 5 petang. Kita sambung kisah daripada Cikgu Nurin, bukan nama sebenar. Jom. Saya pergi saja je sebabnya ramai pelajar-pelajar suruh pergi sana. Teacher, you go lah, you go. Kata pelajar, pergi tengok sendiri betul ke tak. And then saya seorang penggemar rancangan Casey daripada zaman Misteri Jam 12 sampailah Casey buat YouTube. So ia membuat saya lagi teruja nak tahu tentang toilet tu. But saya pergi zero expectation lah. Tempat tu memang tak ada apa-apa pun. But pelajar-pelajar suruh pergi dan saya pun curiga. Saya pergi ke si. Selepas habis kelas semua, sebelum balik tu saya singgah. Bayangkan saya sanggup jalan daripada teacher's room, saya jalan all the way ke west side of the building, naik ke tingkat 4 untuk pergi ke toilet yang hujung tu. Semakin dekat dengan toilet tu, to be honest, saya rasa tiba-tiba macam apa yang saya buat ni. Rasa takut juga. So akhirnya saya sampai dan berdiri depan tandas pelajar wanita. Saya tengok tandas tu, masuk je lah. But bila tangan saya ni saya letakkan pada pintu, nak tolak pintu, tiba-tiba remang ke si. Daripada tangan kanan sampai ke tengkuk, terus sampai ke tangan kiri. Saya tahan balik dan saya satu langkah ke belakang. Kenapa ni? Takkanlah aku nak pergi percaya budak-budak cakap kan. So ini semua kemungkinan kebetulan. Saya pun tak expect anything, saya pun tak tahu apa yang berlaku dalam toilet kan. So saya tolak pintu. Saya nampak ada seorang pelajar kisi. Pukul 5 petang pelajar ni baru nak masuk salah satu cubicle. Tolak pintu, nampak dia masuk satu cubicle. Tutup pintu. Oh, ada orang rupanya dekat dalam. So saya pun masuk dalam, and then saya pergi dekat sinki cuci tangan. Saya pun macam curiga lah, kenapa budak ni pukul 5 petang pergi toilet ni? Dia dari mana? Bukankah dekat bawah tak ada toilet? And 5 petang usually dah tak ada student dah, kecuali kalau weekend mereka ada CCA. So saya pun mula bersuara, excuse me, who's in there? Saya tanyalah, siapa dekat dalam? Hello? Excuse me, saya tanya lagi. And then saya pergi dan berdiri
Depan pintu kubikel yang pelajar tadi masuk, kata Cikgu Norin. Saya berdiri dekat depan, saya ketuk pintu. Tuk tuk. Hello? Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Siapa dekat dalam ni? Tuk tuk tuk. Hello? And then saya dapati dekat bawah pintu tu, dia punya tanda tu hijau. Maknanya dia tak kunci pintu. Saya pun tolak pintu perlahan-lahan. Tolak perlahan-lahan. Sikit demi sikit pintu tu terbuka, tutup sampailah pintu tu terbuka penuh. Saudara para penonton malam seram, kata cikgu, bila pintu tu terbuka, dekat dalam tu Casey tak ada pelajar Casey. Aku salah kubikel ke? Saya mati-mati cakap dengan diri saya mungkin salah, mungkin dekat sebelah. Saya tolak tak ada orang. Sebelah lagi tolak tak ada orang. Casey ada 4 kubikel, 4 kubikel tu kosong Casey. Pukul 5 petang saya keluar daripada toilet, and then saya dengar bunyi echo, suara yang ada echo dalam toilet. Sebut nama saya. Miss Norin. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okay, Miss Norin punya kisah bukan setakat berhenti dekat situ lah tapi that is the best part untuk saya berhentikan cerita ni, sebab climax dia. Bila nak keluar tu kan, baru nak keluar ni dengar kata Miss Norin ada suara yang macam ada bunyi echo lah, panggil nama dia, Miss Norin. Dan kata Miss Norin, saya tolak pintu, saya jalan laju ke si. Laju saya jalan sampai dekat staff room, tercungap-cungap saya dibuatnya, dan saya nak isytiharkan toilet sekolah saya, sekolah ... West tingkat 4 memang berhantu. Sekarang persoalannya Miss Norin kalau anda jumpa pelajar-pelajar kan untuk lesson, dan pelajar-pelajar tanya, Miss Norin, you went already not to the toilet? How? What goes right? Haunted lah. Adakah anda akan cakap, yes, that toilet is haunted? Sebab anda seorang guru ni, tak boleh takutkan murid kan? Saya rasa Miss Norin confirm tak nak bilang, no lah, where got haunted? The toilet okay lah, nothing lah is inside there. Sekarang saya nak tanya anda para penonton malam seram. Ini nak tanya kisah Tok Wan dengan kisah Miss Norin, mana lagi seram? Tanya je, bukan apa pun, tanya je. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, wow, saya terima beberapa kiriman-kiriman voice note untuk saya ketengahkan. Okey, kejap saya akan ketengahkan beberapa voice note. Kelibat yang ini kiriman ini saya terima voice note ni datang daripada pengirim dengan tajuk dia, kelibat arwah pemandu lori meminta tolong. Oi. Siapakah gerangan? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pendengar Malam Seram. Saya Angga berasal daripada Johor Bahru. Saya bertugas sebagai seorang pemandu lori. Kisah ini terjadi pada satu ketika dulu ketika saya memandu dalam perjalanan menghantar barang di pantai timur. Ketika melalui jalan antara Kuantan ke Kuala Terengganu melalui jalan belakang, kita biasa ikut jalan pantai, ada jalan pantai dengan jalan belakang, jadi saya lalu ikut jalan belakang. Jadi dekat kawasan tu, sampai satu kawasan tu, Bukit Besi,
dekat Bukit Besi, ada sebuah lori yang memang dah lama terbengkalai dekat situ lah. Dia kemalangan jalan raya satu ketika dahulu. Jadi lori tu terbakar. Jadi melibatkan pemandu dia tu meninggal lah, terkorban. Jadi pada suatu malam tu, ketika saya menghantar barang-barang ke Kuala Terengganu, saya melalui jalan tu. Ketika tiba di kawasan tu, saya perhatikan pada bangkai lori tersebut, saya nampak ada kelibat seperti arwah melambai-lambai kepada saya, betul-betul di hadapan lori tersebut. Jadi saya cuba berhenti. Saya memberhentikan kenderaan saya berhentikan lori saya parking, saya turun menggunakan lampu picit yang ada. Saya perhatikan ke arah bangkai lori tersebut, tapi tiada apa-apa. Jadi itulah pengalaman saya. Terima kasih. Kisah dia tak berapa seram, tapi kalau yang tak kuat semangat mungkin boleh timbul juga rasa seram. Jadi terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum dan selamat malam seram. Waalaikumsalam. Selamat malam seram juga pada anda berada. Okey, saya sambung. Bagus kisah tadi, ringkas dan padat. Saya suka kisah-kisah ringkas padat macam dikongsi oleh berada tadi. Pemandu lori meminta tolong, itulah tajuk yang disertakan dalam kiriman. Yang ini tajuk dia lembaga ala Spiderman menjilat kepala. Tajuk dia lembaga seperti Spiderman menjilat kepala. Dan kita dengarlah kisah voice note yang saya terima dekat sini. Kejap biar saya download voice note-nya dulu. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Bob, Ya, Bob. dari KL. Terima kasih Casey. Ini mungkin kali kedua Casey dah udarakan bingkisan dari saya. Casey, ini berkenaan dengan kisah seram yang dialami oleh isteri saya semasa beliau bekerja sebagai pramugari atau air stewardess dengan syarikat penerbangan Thai Airways. Beliau sebenarnya adalah bekas warga negara Thai, tapi kini sudah menjadi warga negara Malaysia sepenuhnya. Dan peristiwa berlaku apabila beliau hantar ataupun hantar bertugas untuk penerbangan daripada Bangkok ke sebuah wilayah timur yang diberi nama Ubon Ratchathani. Jadi bila sampai dekat sana, settle semua, jadi beliau dengan anak kapal lain telah diberi bilik penginapan di sebuah resort. Resort itu terletak di antara airport dengan bandar Ubon. Jadi tengah-tengah untuk kebanyakan anak-anak kapal untuk penerbangan lain pun memang situlah dia letak. Jadi beliau tinggal di sana dan setelah makan dan minum, beliau bersihkan diri dan sudah mula naik ke katil untuk tidur sekitar jam 9 malam. Beliau terpaksa mendapat rehat yang cukup kerana penerbangan seterusnya adalah first thing in the morning the next day. Jadi beliau cuba tidur, tetapi agak susah untuk beliau tidur kerana bising, riuh rendah di bawah, di sebelah kanan hotel tersebut. So beliau kata tak apalah, dia paksakan diri juga. Akhirnya beliau dapat juga tertidur. Untuk beberapa ketika tiba-tiba beliau terjaga. Masa terjaga tu, tangan beliau tak dapat bergerak, kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki. Terasa badan beliau ditekan atau ditindih. Dan beliau tak dapat mendengar apa yang beliau cakap. So beliau rasa sangat takut. Akhirnya beliau buka juga mata dan menoleh ke kanan. This is the scariest part lah. Dia nampak ada satu lembaga melekat dekat dinding macam Spiderman tu, berwarna hijau
dengan mata terjojol keluar, rambut kusut, gigi tajam dan lidah terjelir keluar. Jadi beliau sangat-sangat takut dan tutup mata balik. Dalam masa dia tutup mata, terasa lembaga tersebut melompat ke arah beliau dan terasa juga seolah lembaga tersebut menjilat kepala beliau, kerana beliau dapat merasakan sejuknya daripada lidah lembaga tersebut. Beliau tak tahu nak buat apa dan just tidur pejam mata dan akhirnya tertidur juga. Tiba-tiba terdengar di pintu ketukan yang kuat beberapa kali dan juga terdengar suara rakan tugas beliau datang memanggil beliau. Beliau terus ke pintu dalam keadaan macam mamai, terus buka pintu, nampak kawan beliau telah bersedia, sudah pun pakai uniform. Dia kata, kau tak siap lagi ke? Kita ada flight pagi ni. So, dengan keadaan yang macam mabuk-mabuk, isteri saya terus rush ke bilik air, ke toilet dan bersihkan diri, mandi. Akhirnya dia masa nak keluar daripada toilet tu, ternampak ada sesuatu perkataan dalam bahasa Thai tertulis di cermin. Tulisan tu berbunyi, adakah anda ataupun adakah awak mendapat mimpi yang indah malam tadi? So beliau kata, ini tak boleh jadi, bilik ni memang ada gangguan. Jadi beliau siap-siap terus pack, dan masa nak keluar, beliau sempat juga pergi ke tingkap tengok apa yang bising semalam ni. Masa buka tingkap tu, beliau tengok tak ada apa. Kesi bawah tu adalah sebuah kawasan semak, terdapat beberapa kubur dan juga pokok beringin. Kubur untuk orang-orang Siam yang tidak dibakar. Jadi beliau terus keluar tanpa mencerita pada siapa dan pulang semula ke airport dan seterusnya terbang kembali ke Bangkok. Dan akhirnya beliau ada juga beberapa kali ditugaskan kembali ke wilayah tersebut, tetapi beliau telah memilih untuk tinggal di penginapan yang lain. Kini isteri saya pun telah pun bersara, dan sebelum bersara beliau sempat juga ataupun telah di-upgrade untuk penerbangan yang lebih besar untuk destinasi antarabangsa. Itu saja kisah yang tak seberapa ni saya cuba cepatkan. Dan kepada Casey, terima kasih banyak-banyak kerana masih melayan saya ni. Dan kita doakan agar kita semua dilindungi Allah sentiasa. Terima kasih Casey. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terkisah, terima kasih kepada berada kita berkongsi pengalaman yang dialami oleh isteri je, ya. Okey, saya nak kongsi kisah satu ni. Sebenarnya tadi saya tengah, bila saya nak siapkan pengalaman, nak bacakan kisah kan, lazimnya saya akan susun kisah lah mengikut urutan yang saya rasa baik lah, ya. Saya tak boleh mulakan semua dengan cerita yang dia ada, saya punya own sistem, ranking sistem lah. Saya tak boleh beritahu lah cerita ni ranking dia berapa, cerita ni ranking dia berapa. Jadi bila saya susun tu, saya akan susun mengikut ranking lah. Mungkin mula dengan cerita yang okey-okey sikit, lepas tu ada climax sikit, lepas tu okey balik, macam tu lah contoh lah. Jadi cerita ni antara cerita yang saya rasa nak mulakan tak dengan ni, mungkin kat tengah-tengah lah, mungkin selepas lagu lah. Jadi saya dah pun buat pilihan nak masukkan cerita ni bahagian sekarang ni, bila nak di penghujung Malam Seram. Kisah ni kalau anda dalam situasi pengirim, memang saya rasa kalau saya dalam situasi belia pun seram. Pengalaman ini datang daripada seorang ibu tiri, ya. Ibu tiri bernama, nama samaran digunakan Suria. Dia ada 2 orang anak tiri lah. Jadi ibu tiri ni adalah seorang dara lah. Jadi dia kahwin, berumah tangga dengan seorang duda. Duda ni mempunyai 2 orang anak. Duda ni berpisah dengan isteri kerana, saya dah baca kisahnya, jadi saya ringkaskan bahagian bab kisah personal tu lah. Jadi duda ni ada 2 orang anak, berpisah dengan isteri kerana kematian lah. Isterinya meninggal dunia. Bila dia sampai hari ini, yang
ibu tiri ni tak tahu kematian sebab apa. Sebab suami dia kata cuma sakit, tu je. Jangan tanya pasal arwah isteri saya, boleh tak? Nanti dia sedih, dia kata sakit. Jadi sampai sekarang tak tahu isteri duda ni meninggal kerana sakit tu. Banyak kan penjelasan tentang sakit tu. Mungkin sakit bara, mungkin sakit yang dibuat orang kan, macam-macam jenis penyakit lah. Cuma suami dia kata sakit. Bila dia tanya lagi, jangan tanya boleh tak? Jadi isteri dia pun menghormati, mungkin tak nak ingat lah tentang isterinya. Okey, anda dah tahu Jadi dia seorang ibu muda ni yang menjaga 2 orang anak. Dan masalah mula timbul bila mereka dah berumah tangga lah. Berumah tangga, jadi tinggal serumah, ada 2 orang anak. Katanya, saya mula rasa takut sekarang nak teruskan kehidupan bersama dengan keluarga ni. Bukan saya tak sayang anak-anak tiri saya. Walaupun bukan anak saya, anak suami saya dah anggap mereka anak saya. Dan saya dah berjanji saya akan jaga mereka sama seperti, insya-Allah, kalau saya ada zuriat, sama seperti zuriat kandung saya. Itu memang tanggungjawab saya memasuki keluarga ini. Masalahnya Casey, kadang-kadang anak-anak ni mereka ni ada buat silap kan. Kita perlu nasihat dan marah. Dan saya pun tak beranilah nak gunakan tangan ke, nak pukul tangan ke, pukul kaki. Saya akan marah. Dan masalah bila marah tu, saya akan kena ganggu pada waktu malam. Inilah kisahnya. Anda bayangkan seolah-olah setiap kali saya marah 2 anak tiri saya ni, mak dia yang dah meninggal ni macam datang balik menghantui saya. Dia akan muncul dalam tidur saya, dalam mimpi. Nanti dalam mimpi ni saya rasa takut ke si. Dia cakap, kenapa kau marah anak aku? Siapa kau nak marah anak aku? Dan saya akan bangun tidur dengan tangan saya ada bekas lebam-lebam. Sebelah kiri, sebelah kanan, nanti tengok tengah mandi nampak, rasa tangan lebam ni. Dia bukan satu patch lebam dia lebam-lebam berbintik-bintik sebelah tangan kiri dengan kanan. Itu yang saya alami. So saya marah lagi. Kalau mereka buat silap, saya akan mimpi lagi. Dan baru-baru ini ketika saya hantar email pada Casey, daripada mimpi dia dah beralih kepada penampakan secara fizikal. Saya tengah tidur, saya dengar Casey bunyi suara macam bunyi suara nyaring. Saya tak tahulah macam mana bunyi saya cuba Saya bangun dan alangkah terperanjatnya saya bila tengok anak tiri saya dekat bilik. Saya ternampak Casey, anak tiri saya yang tidur sebilik, katil berasingan. Dekat dalam bilik tu ada perempuan tengah berdiri memandang ke arah 2 anak tiri saya ni. Bila saya buka lampu, susuk tubuh hitam tu hilang serta-merta. Dan saya mula rasa takut. Takut nak marah anak-anak tiri saya. Tapi mereka sebenarnya okey dengan saya. Rapat. Dah memang mereka anggap pun seperti ibu kandung mereka. Cuma setiap kalilah saya marah, saya akan ada mimpi seram. Saya akan kena ganggu. Dan tangan saya akan ada bengkak-bengkak Casey. Perkara ini saya tak ceritakan pada suami. Sebab takkanlah saya nak cakap tentang saya marah anak dia, tiba-tiba saya kena benda ni. Nanti dia cakap ni, saya ni asal boleh, saya ni merepek. Jadi saya hanya berdiam diri. Akhirnya ada juga tempat untuk saya luahkan pengalaman saya, iaitu kepada Casey dalam rancangan Malam Seram. Saya nak beritahu family pun sebab saya tak nak family masuk campur dalam hal rumah tangga saya. So persoalan dia sekarang, apa yang perlu saya buat?
tolonglah saya. Saya takut sekarang ini sebab setiap kali saya marah dia akan datang. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tu dia. Seram kisah daripada seorang ibu tiri yang mana beliau ni sayangkan anak tirinya. Anak tiri pun rapat dengan dia, ya. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi tapi sebagai seorang ibu, dia pun perlulah ada masa-masa dia akan tegur, ya, kesilapan yang dibuat oleh anak-anaknya. Dia akan marah, kan. Tapi setiap kali dia tegur, dia marah, malam tu dia akan mimpi benda seram. Dia akan mimpi seolah-olah macam ibu kandung dia datang serang dia. Dia akan mimpi dan kemudian dia akan bangun, tangan dia akan ada tanda-tanda bengkak, sebelah kiri dan kanan, tanda lebam lah, kiri dan kanan. Dia takutlah sekarang. Takut nak marah anak-anak tiri dia. Jadi dia minta tolong apa yang perlu dibuat lah. Saya rasa mungkin kalau suruh dia baca-baca, kemungkinan dia dah lakukan lah. Kita husnuzon, ya. Cakap, oh baca ni kesi, baca ni, ya, solat, ya, kemungkinan dia dah lakukan tu semualah. Cuma gangguan masih lagi berlaku, kan, masih lagi menghantui dia. Jadi apakah langkah seterusnya? Mungkin boleh saya dapatkan kalau ada nasihat daripada ustaz-ustaz, silakan, ya, ustaz ke ustazah, silakan, bolehlah tinggalkan komen ke, ataupun anda yang lain lah, kalau ada pengalaman boleh kongsi pendapat pandangan anda. Tapi agak seram pengalaman beliau, kan. Kalau anda dalam situasi tu macam mana, air tumpah lagi, minumlah betul-betul, nanti tumpah ni macam mana. Dia marah konon macam tu lah. Malam tengah tidur, tiba-tiba dalam mimpi datang, kenapa kau marah anak aku? Kenapa kau marah anak aku? Seram Dan apa connection mimpi dia dengan dia marah anak dia ni? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saudara, sebelum kita akhiri Malam Seram dengan satu lagi kisah yang terakhir selepas ini, saya nak ucapkan terima kasih sumbangan-sumbangan anda, ya. Daripada Zainuddin Hasan, terima kasih. Selamat hari jadi kepada Kak Janah dan adiknya, ya, adik angkat. Terima kasih Zainuddin Hasan. Perfect Stranger, ya, terima kasih atas sumbangan super stiker. Hantu Durian, terima kasih sumbangan super stiker anda, Hantu Durian. Blackjack, terima kasih sumbangan super stiker. Hantu Durian sekali lagi, terima kasih. Nita Jasmine, terima kasih. Masya Allah, sumbangan daripada Wan Muhammad Hamdan, ya, kepada brother kita, brother Wan Muhammad Hamdan, terima kasih atas sumbangan besar daripada anda. Assalamualaikum kepada semua yang saya hormati. Waalaikumsalam. Sedikit sumbangan dari saya, sekeluarga dan anak-anak saya, Wan Muhammad Darwisi, Wan Muhammad Darian, Wan Muhammad Danish. Buat apa yang patut, ya, untuk kebaikan di sisi Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Katanya $10 each for Awsam dan Hayan, insyaAllah. Terima kasih atas sumbangan anda. Untuk Wan Muhammad Hamdan, atas sumbangan yang anda berikan kepada Malam Seram, ya. Mak Lampir, terima kasih sumbangan Mak Lampir. Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian. Mak Lampir, Hantu Durian, terima kasih banyak. Nita Jasmine, terima kasih Nita Jasmine. Dan yang terakhir, Van Cypher, saya rasa mungkin X Cypher, macam itulah. Terima kasih atas sumbangan super stiker anda. Kisah yang terakhir, saya tengok kalau ada voice note ataupun panggilan telefon yang perlu Casey buat. Yang ini kisah dari mana ni? Casey, dengarkan voice note saya, ada kisah saya tak sempat nak call hari tu. Okey, kita dengar sekarang. Jom. Assalamualaikum Casey dan semua pendengar Malam Seram. Minta maaf sangat sebab hari tu Casey ada call saya tapi saya dah tertidur, jadi saya decide
untuk hantar kisah yang ada pengajaran ni sebagai voice note saja. Kisah ni pasal keluarga bekas mentua saya. Dia bermula pasal dikatakan keluarga rumah bekas mentua saya dekat utara Malaysia. Diorang ada bergaduh pasal tanah dengan satu kawan baik kepada pakcik diorang ni lah. Dulu rumah tu rumah yang diorang bergaduh ni, anak dia tu cakap tanah tu milik diorang adik-beradik sebab ayah diorang dah meninggal. Ayah diorang pula sebenarnya sebelum meninggal terlupa nak bagi tahu anak diorang yang sebenarnya rumah tu adalah dah diberikan pada kawan ayah diorang ni. So kawan ayah diorang ni adalah keluarga bekas mentua saya lah, pakcik, saudara macam tu. Lepas tu jadi bila diorang tuntut tanah rumah tu apa semua, dah bergaduh dekat pejabat tanah. Jadi yang adik-beradik kepada rumah yang direbutkan ni, tanah ni, dia macam pergi menuntut ilmu lah untuk bagi santau dekat keluarga bekas mentua saya ni. Mula-mula dipakai yang daripada Thailand, tak berapa kuat, tak tahulah apa jadi waktu tu. Lepas tu dia guna yang daripada Indonesia. Sampai sekarang orang yang buat ni dia lari sampai Indonesia. Kesan dia bermula waktu tahun 2010 macam tu, bila pakcik saudara bekas mentua saya ni meninggal. Saudara saya bekas mentua saya ni, dia kerja sebagai polis. Dia tak ada buat apa pun, dia duduk rumah je apa semua. Tiba-tiba dia jatuh sakit, dia meninggal. Muda lagi, baru 40 lebih macam tu. Lepas tu 2 tahun lepas tu saya dah berkahwin dengan bekas suami saya. Lepas tu makcik dia pula, bukan makcik dia, ibu dia, maksudnya bekas ibu mentua saya lah, arwah ibu mentua saya dah meninggal masa tahun 2014 macam tu. Setahun lepas saya bernikah. Pun tak tahu sakit apa, arwah ibu mentua saya jumpa doktor cakap darah tinggi apa semua tak ada, tak tahu sakit apa. Sampai darah yang diorang ambil untuk bawa pergi bilik uji kaji tu, darah tu hilang dalam bekas tu. Lepas tu dalam beberapa tahun, tak sampai beberapa tahun lah, mungkin setahun lepas tu lah, ada seorang lagi adik-beradik kepada arwah ibu mentua saya ni yang duduk dekat area Selangor pun jatuh sakit. Dia doktor, tiba-tiba dia jatuh sakit, stroke kot macam tu. Lepas tu dia meninggal. Rumah yang arwah ibu saya duduk ni sebenarnya arwah ibu mentua saya lah duduk ni. Sebenarnya rumah tu ada duduk pakcik dia meninggal tu, lepas tu ibu mentua saya, lepas tu dengan ada lagi seorang makcik dia. Lepas tu makcik dia lepas arwah ibu mentua saya meninggal dengan pakcik saya meninggal tu, maksudnya keluarga bekas mentua saya lah, dia jemput anak saudara dia yang perempuan dengan suami dia dengan anak kecil dia, 3 orang duduk situ. Lepas tu tengah-tengah COVID tahun lepas, tiba-tiba saya dapat call daripada bekas suami saya. Dia cakap yang sepupu dia yang perempuan tu dah meninggal, accident. Satu keluarga drive naik kereta, tapi yang meninggal adalah sepupu dia yang perempuan tu, which is keturunan keluarga dia orang lah. Saya pernah, waktu tu saya tak tahu syirik lah, saya pernah jumpa, bawa bekas suami saya ni jumpa pakcik angkat saya. Dia tengok lah, memang dia orang kata tujuan orang tu untuk bagi semua yang nak rebut tanah tu, dan siapa saja ahli keluarga yang duduk dekat rumah tu akan mati. Itu tujuan dia sampai sekarang. Itu saja Casey, saya nak pendekkan masa. Terima kasih semua yang mendengar. Selamat malam seram. Terima kasih perkongsian kisah tentang dibuat orang, disihir, saudara. Benda ni memang, walaupun zaman kita dah macam-macam teknologi boleh kita buat, beli barang sekarang, order makan menggunakan handphone,
beli belah gunakan handphone, hantar barang gunakan drone, tetap orang hantar barang gunakan sihir. Ya, hantarlah barang. Barang yang nak dihantar tu kalau boleh hantarlah nasi biryani ke. Kita harus hentikanlah rasa dengki, rasa tidak puas hati dan kita membalasnya. Okey, saya nak cerita satu kisah ni. Berlaku pada saya tadi. Nanti satu lagi voice note lah saya ketengahkan. Tadi saya berada di office saya datang office kemudian dengan anak saya lah, anak-anak saya kan. Isteri saya tadi ada meeting sekejap, belum sempat balik ke studio saya lah. So jadi on the way saya daripada ambil anak ke sekolah pergi office tu, saya ada pesan lah Grab food. Saya pun tak nak nanti bila sampai baru nak pesan, nanti anak saya kena tunggu makan kan. Jadi pada saya ni okey lah, kalau dah sampai tu mungkin ada dalam 10-15 minit kena tunggu, makanan dah sampai. Jadi bila tengah dekat sekolah anak tu tak jauh pun dekat je. Saya rasa kalau memandu dalam 15 minit saya akan sampai. So saya dah order makan ni. Dah order makan. Kemudian dia menurut app tu dia akan sampai dalam 25 hingga 35 lah. Dalam waktu tu lah 25 atau 35 lah. Mungkin 2.35 atau 2.25 macam tu lah. Dan dia sampai lebih awal lagi. Alhamdulillah lah makanan sampai lebih awal. Masalahnya bila dia sampai lebih awal tu seorang anak tu saya tengah tidur kan, saya tengah dukung. Seorang lagi tengah pipin tangan. Beg saya, handphone saya letak dalam beg haversack kat belakang. Ding dong ding dong ding dong ding. Saya dengar dia telefon tapi tak boleh jawab. Macam mana? Dekat kapak, tengah tunggu lift, habis nak letak ni, nak angkat beg. Itu dilema sebenarnya. Tapi saya faham dia pun tak tahu yang saya dalam situasi macam tu kan. Tak apalah. Saya naik atas, lift pun turun lambat, Murphy's Law, apa-apa yang anything can go wrong will go wrong. Macam itulah. Lift turun lambat, masuk lift pula tekan naik atas, dia turun bawah baru naik atas. Sampai atas, saya dah buka, dah letak anak saya, dia pula bangun. Dia bangun, dah terbangun ni. Saya letak beg je, saya angkat handphone baru nak tu di depan pintu office. Saya call, asal tak jawab? Saya tunggu lama tau. Awak ada order apa? Asal dia marah-marah saya? Saya call dia tadi. Sekejap, sabar. Saya baru sampai office ni. Baru saya letak barang ni. So kena. Dia cakap, okey. Mungkin dia kerja penat lah. Dia banyak kerja. Jadi dia pun kena tunggu saya. Saya faham. Dia pun tak tahu yang saya tengah dalam situasi itu. Saya cuba jelaskan, dia marah lagi. Bila dia tengok saya terbawa macam, tak apalah, mungkin. Dan akhirnya saya minta maaf. Tadi saya tengah uruskan anak-anak, minta maaf. Dan saya letak makanan tu dekat tepi. Dan kalau ikut amarah, macam ni lah sekarang saya nak cerita ni. Saya akan ambil app tu, saya akan letak lah 1 star, saya akan kasih Grab feedback. Sebab saya platinum customer dalam Grab tu lah, platinum. Saya banyak gunakan khidmat naik hantar barang tu semua, jadi platinum. Saya boleh kasih feedback. Tapi saya tak nak buat keputusan dalam keadaan marah. Saya pun marah dengan dia. Asal tiba-tiba marah saya? Bukan sebab menurut app tu 25 minit 2.25 baru sampai. Saya 2.10 saya sampai office. Maknanya ada time lagi lah kan. Atau 2.35, 2.10 saya sampai tu. Saya tak tahu yang dia nak sampai lebih awal. Baguslah dia sampai lebih awal. Cuma tu lah. Jadi saya sabar, tak apa, sabar. Dah tenang, anak-anak dah makan semua, baru alhamdulillah saya beri dia. Ini bukan nak show off, tapi kita harus ambil waktu bila nak buat sesuatu tu dalam keadaan kita dah kurang marah. Jadi saya pun kasih dia 5 star dan adalah sikit kasih dia tip sikit. Jadi dia pun tengok saya macam brother ni kasih aku marah-marah pun dia kasih 5 star, dia kasih tip. Jadi dalam keadaan kita marah tu kadang-kadang kita akan buat benda-benda yang betul. Saya tadi rasa deh. Tapi tak apa, sabar. Alhamdulillah lah. Jadi kadang-kadang pun termarah juga kan. Tapi yang tu ada marah saya ni. Asal dia dah berkepak gini. Saya tengok ini sabar, tunggu berapa lah minit, sekejap lah. Saya mungkin dia tak faham lah. Saya pun tak faham situasi dia kan. Mungkin sebelum tu motor dia rosak ke dekat jalan. Jadi inilah perkara yang dah ada dekat dalam dunia ni. Kadang salah seorang mesti beralah lah. Okey, kita sambung kisah yang terakhir. Voice note dari siapa ni? Jom. Mickey J. Okey.
Voice note. Silakan. Mana Mickey J suara? Mickey J? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Salam KCN para pendengar Malam Seram. Kisah ni baru berlaku 5 minit yang lalu, semasa KC tengah voice call dengan lelaki tadi. So saya tengah duduk dekat katil, dan tingkap saya terbuka sikit lah. Saya buka sikit, jadi dia renggang sebab panas. So masa saya tengah dengar kisah dia tu, saya perasan macam ada orang menjenguk saya dekat tingkap. Dan bila saya tengok, cun-cun Casey, dia masukkan kepala dia balik. So saya buka tingkap lah, saya tengok tak ada orang Casey. Saya rasa dah banyak kali lah ada orang ada dekat tingkap saya ni. So saya rasa lah dia pun minat juga dengan Malam Seram, cuma dia malu nak bagi tahu kan. Tu je lah kisah saya Casey. Terima kasih. Selamat Malam Seram. Salam KC and geng Momok. Kisah ni berlaku hampir setiap minggu tau KC. Specifically waktu saya tengah dengar Malam Seram. So saya tengah duduk kat atas katil. Tingkap bilik saya pula saya suka buka sikit, jadi dia renggang, so angin boleh masuk. So masa saya dengar tu, tiba-tiba saya perasan dari tepi ada orang macam jenguk-jenguk saya. So bila saya tengok, cun-cun lah dia masukkan kepala dia balik. So saya pun pergilah dekat tingkap untuk tengok-tengok, tapi tak ada orang. By the way, rumah saya di tingkat 3 KC. And dia berlaku kerap sangat sampai saya pun dah lali lah. And saya rasa dia ni minat jugalah kat KC, cuma malu kan nak bagi tahu. Tu je lah kisah saya KC. Selamat Malam Seram. Ya. Terima kasih Mickey J. Ada yang turut dengar sambil mendengar Malam Seram. Okey, KC undurkan diri. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram, dan harap anda terhibur dengan kisah-kisah pada malam ini yang dikongsi sama, dan juga pengalaman-pengalaman yang diketengahkan tadi tentang sihir, yang tadi tentang guru sekolah tu kan. Guru sekolah tu comel lah anak-anak. Dia akan mulakan kelas dengan tanya, okey, sini ada seram tak? Dia nak ambil perhatian kan anak-anak murid. Baguslah teknik-teknik mendapat perhatian para pelajar. Jadi yang penting Malam Seram sebagai satu hiburan, dan insyaAllah semoga kita semua dilindungi daripada wabak COVID yang masih belum lagi berlalu pergi ni. Cepat-cepatlah COVID berlalu pergi, sebab ramai orang sekarang ini dalam keadaan perlu bertugas, bekerja, pendapatan semakin berkurangan kerana kurang job dan sebagainya. Jadi kita doa sama-sama dan semoga kita doa semoga COVID cepat berlalu, dan yalah, kalau ada kenalan-kenalan yang perlukan bantuan, bantulah. Kalau kita kasih sedikit harta kita, kelebihan kita, kita akan dapat balik lah. Bukan sekarang, mungkin 3-4 hari lagi, mungkin 3-4 tahun lagi. Terima kasih. Selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.